Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal qarib ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atal ulumi wal fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safi haniya wa habba ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Masih lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul. Sekali lagi di dalam keadaan kebaikan dan semoga kita berpisah juga di dalam keadaan yang baik insyaallah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan tiada padanya sifat-sifat kekurangan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, masih lagi diberikan kepada kita kesempatan untuk duduk di dalam majlis ataupun keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengambil cebisan manfaat tinggalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah satu orang yang lambat Islamnya tetapi banyak riwayatnya. Masuk Islamnya pada akhir-akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah banyak sekali, menunjukkan semangat Abu Hurairah radhiyallahu taala di dalam mengambil dan mendapatkan ilmu. Bahkan di dalam periwayatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kurang kita dengar bahawa Abu Hurairah berkata qala Rasulullah atau sami'tu Rasulullah, telah berkata Rasulullah, atau aku dengar daripada Rasulullah, atau perkataannya ra'aitu Rasulullah. Kerana apa? Islamnya pada akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jumlah riwayat, banyak daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah, bahwasanya Rasulullah. Artinya
Ini menunjukkan semangat dan himmah ataupun semangat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam menuntut ilmu, mengambil daripada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya kebanyakan hadis, ini perbahasan hadis, ilmu hadis dikatakan. Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis, namun kebanyakan hadis beliau ambil daripada sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua yang dia dengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau catatkan, beliau hafal dan beliau riwayatkan. Maka beliau menjadi satu orang yang terkedepan di dalam meriwayatkan sesuatu tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam keadaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu satu orang yang di antara dikategorikan orang yang sempat duduk bersama Rasulullah dan Islamnya pada akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para sahabat ada mereka yang mendahului Abu Hurairah dari sudut keislaman. Semisal Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, semisal Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Ali, mereka lebih terawal, bahkan mereka as-sabiqun al-awwal. Digelar sebagai sahabat yang dikategorikan sebagai as-sabiqin al-awwalin, orang yang terdahulu memeluk agama Islam. Namun semangat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu suatu yang luar biasa. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu masuk ke pasar Madinah. Ja'a ila suqil Madinah, datang ke pasar Madinah. Sedang orang sibuk berjual beli, maka beliau menjerit di hadapan orang ramai. Dia katakan, ya ahlal mauqif, ya ahlal mauqif. Wahai semua yang ada di tempat ini. Ya ahlas suq, wahai setiap daripada mereka yang berniaga dan membeli di pasar. Orang pun kata, fama baluka ya Abu Hurairah. Kenapa engkau wahai Abu Hurairah? Manggil-manggil, jerit-jerit. Awama tadrun anna mirasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kalian tidak tahu bahwasanya harta peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dibahagikan sekarang? Katanya kepada para peniaga yang ada di pasar Madinah. Peniaga yang ada terkejut, ini Nabi akhirul zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu kepada segala nabi dan rasul, ketua negara, pemimpin, presiden, ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan awama tadrun anna mirasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kalian tidak tahu bahawa warisan ataupun harta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dibahagikan? Maka mereka bertanya kepada Abu Hurairah, di mana dibahagikan oleh Abu Hurairah? Katanya itu sekarang di masjid, baru sekarang dibahagi-bahagikan. Maka seluruh daripada mereka ahlul mauqif yang berada di pasar Madinah, semuanya pergi ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiba di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka temukan? Tak temukan apa-apa. Oh, dia tahu ini Abu Hurairah adalah jin dia. Jadi mereka pulang ke pasar, pergi mendapatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sesudah sampai kepada Abu Hurairah, mereka marah pada Abu Hurairah. Mereka katakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, engkau berdusta kepada kami. Rasulullah mengajarkan kepada engkau agar tidak berdusta, kepada kita agar tidak berdusta. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahawa seorang muslim tidak pernah berdosa. Oh, dibebel kepada Abu Hurairah di hadapan Allah. Abu Hurairah diam. Kemudian Abu Hurairah berkata, wa ma ra'aitum fihi? Apa yang kalian lihat di masjid? Kata ahli mauqif atau orang-orang para peniaga yang berniaga di pasar dan orang yang berbeli di pasar, mereka berkata kepada Abu Hurairah, "Wa ma ra'ayna syai'a." Kami tak lihat satu pun yang ada. Kami tak lihat apa-apa pun. Habis apa yang kau lihat? Illa, katanya, kecuali ada orang yang sedang solat, ada orang yang sedang berzikir, ada orang yang sedang membaca Al-Quran, ada orang yang duduk di dalam halaqah ilmu, katanya kepada Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah dengan sindirnya menyebutkan, "Dzaka mirasun Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a la yuwarithu dinaran wa la dirhaman wa innama warathul ilma." Katanya, itulah peninggalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah harta pusaka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya'a la yuwarithu dinar. Para nabi, para rasul,
Mereka tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak. Wa innama warathul ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala. Maka dengan itu faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Para ulama menyebutkan barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil sebuah pemberian yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dawam ataupun kekal nikmat ini kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita menyambung perbahasan kita di dalam membahaskan perkataan Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billahi wa Rasulih Kutubul Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitabnya Risalah Adab Sulukil Murid, yang mana pada pengajian yang lalu alhamdulillah kita telah membahaskan bahagian daripada muqaddimah pengarang radhiyallahu ta'ala anhu, masih lagi dalam muqaddimah. Yang mana pada pengajian yang lalu kita telah membacakan hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin bid-darain amin Allahumma amin ila an qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dikatakan lagi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata pengarang radhiyallahu taala anhu di muka surat 7. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya atau hanya sahaja segala amalan itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Adapun sesungguhnya bagi setiap seseorang itu balasannya terhadap apa yang diniatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrah mereka adalah maka mereka mendapatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berhijrah kerana ingin mendapatkan habuan dunia atau perempuan untuk dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pahala hijrahnya beliau mendapatkan apa yang diniatkan kerananya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan pada pengajian yang lalu, hadis ini disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu bahawa ianya mengandungi 3/4 daripada perbahasan agama berkaitan dengan niat, yang mana niat ini adalah merupakan amalan hati. Amalan hati. Kita sebutkan pada pengajian yang lalu, di dalam rukun-rukun solat ada yang disebutkan dengan rukun fi'li, ada yang disebutkan dengan rukun kauli, dan ada yang disebutkan dengan rukun qalbi. Kata rukun kauli. Kauli ialah ucapan. Apa yang diwajibkan oleh Allah bagi seorang yang sedang solat di dalam bentuk ucapannya di dalam solat. Membaca suratul Fatihah, tasyahud akhir. Ini di antara yang wajib di dalam rukun kauli. Takbiratul ihram yang pertama, Allahu Akbar, ini wajib dilafazkan, wajib didengari oleh telinganya. Bihaitsu yusmi'a nafsuhu, dengan kadar dia mendengar bacaannya. Ini rukun kauli. Rukun fi'li, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu orang yang ingin solat di dalam bentuk perbuatan, qiyamnya, berdirinya.
Kemudian apa? Kemudian rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya. Ini rukun fi'li. Juga ada perbahasan rukun qalbi, yaitu perkara yang diwajibkan kepada hati ketika mana solat, yaitu niat. Bukan diwajibkan pada solat sahaja, bahkan kebanyakan ibadah di dalam mazhab Syafi'i tergantung kepada niat, dan ini terkait dengan sabdaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hanya sahaja balasan bagi seseorang yang beramal itu tergantung dengan niatnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Kita sebutkan pada pengajian yang lalu bahawa Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu menyebutkan di dalam perkataannya, akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la amala illa an niyati, wa anna al-insana bihasbi ma nawa yusabu wa yujza, in khairan fa khairun wa in syarra fa syarrun, faman hasunat niyatuhu hasuna amaluhu la mahala, wa man khabuthat niyatuhu khabutha amaluhu la mahala, wa in kana fi surati tayyiban kalladhi ya'malu salihat tasannu'an lil makhluqin. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu ketika menyebutkan hadis ini, beliau menyebutkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahawa tiada amalan melainkan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang yang berniat akan dapatkan balasan berdasarkan niat. Yang kedua, yang pertama Rasulullah sebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niat. Artinya la budda minan niyah fil amal, atau la amala illa binniyah. Mestilah dengan niat pada setiap amalan, ataupun tiada amalan melainkan dengan niat. Ini maksud innamal a'malu binniyah. Kata pengarang radhiyallahu taala anhu, wa annal insana bihasbi ma nawa. Faedah seterusnya daripada hadis ini, seseorang itu akan diberikan balasan tergantung kepada niatnya, kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kemudian disebutkan yusabu wa yujza in khairan fa khairun. Disebutkan diberikan pahala, diberikan balasan yang baik oleh Allah. Kalau baik niatnya maka baik pahalanya, kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wa in syarran fa syarrun. Kalau buruk niatnya maka buruk juga amalannya, kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Faman hasunat niyatuhu hasuna amaluhu la mahalah. Barang siapa yang baik niatnya maka baik juga amalnya, sudah pasti. Barang siapa yang buruk niatnya maka buruk juga balasannya, sudah pasti, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. La mahalah, sudah pasti buruk juga balasannya kalau buruk niatnya. Walaupun apa? Wa in kana fi surati tayyiban kalladhi ya'malu salihat tasannu'an lil makhluqin. Walaupun bagi mereka yang mengamalkan kebaikan ataupun berniat keburukan di dalam bentuk kebaikan. Walaupun di dalam bentuk kebaikan sekalipun, wa in kana fi surati tayyiban, dalam bentuk baik sekalipun, nampak baik saja, tak tahu pula yang tak baik. Nah, katanya begitu. Wa in kana fi surati tayyiban, nampak baik saja, tapi kalau niatnya tak baik, maka tak baik juga balasannya. Walaupun baik, walaupun zahirnya baik, tapi kalau batinnya tidak baik, ya tidak baik. Yang zahir juga tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang radhiyallahu taala anhu, kalladhi ya'malu salihat tasannu'an lil makhluqin. Seperti mana orang yang melakukan kebaikan ibadah tetapi tasannu'an lil makhluqin. Apa tasannu'an? Yaitu semata-mata hendak menunjuk kepada makhluk, berpura-pura di hadapan makhluk. Tasannu' ini menunjuk-nunjuk, berpura-pura. Tasannu'an di hadapan makhluk, dia nampak baik, dia pura-pura baik, tunjukkan kebaikan dia, tapi sebenar niatnya jahat. Nah, misalan begitu. Nah, tak semua ini jangan dihukumkan, kerana ini ilmu tasawuf, bukan ilmu syariah. Ilmu tasawuf ialah ilmu menghukum diri, bukan menghukum orang lain. Dan kita baca tasannu'an lil makhluqin. Oh, ini orang buat baik tapi semata-mata untuk menunjuk-nunjuk pada makhluk.
Untuk apa? Apa nama dia kata tasannu'an lil makhluqin, berpura-pura di hadapan makhluk, menunjuk-nunjuk. Dia kata tak lain dan tak bulan, tak lain dan tak bukan ada di situ bulan tadi dia kata. Ini sebulan ada. Ini tasawuf untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Nah, ini kata Imam Abdullah bin Al-Lah. Tanya diri kita. Ada di antara amalan-amalan kita yang nampak baik pada zahirnya, tapi niat kita yang tidak baik. Kalau ada, perbetulkan begitu. Kerana apa? Kerana wa annal insana bihasbi ma nawa, kata Imam Abdullah bin Al-Lah. Satu orang manusia itu akan diberikan balasan dan pahala berdasarkan niat. In khairan fa khairun, kalau baik maka baik amalannya, baik niatnya, baik amalannya. In syarran fa syarrun, kalau buruk amalannya maka buruk balasannya, kata pengarang radhiyallahu taala. Kemudian disebutkan wa akhbara alaihi salatu wassalam anna man amila lillahi ala wifqil mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana thawabuhu 'ala Allah wa kana munqalabuhu ila ridwanillahi wa jannatihi fi jiwarillahi wa qiratihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya barang siapa yang beramal kerana Allah di atas jalan mencontohi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya itu tergantung kepada Allah, yaitu Allah yang memberikan ganjaran pahala kepadanya. Kana thawabuhu 'ala Allah wa kana munqalabuhu ila ridwanillah. Kata pengarang radhiyallahu taala anhu, dan katanya dia mendapatkan, dikatakan bahawasanya maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya dan dia akan mendapatkan keredaan Allah dan akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala dan mendapat tempat yang dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khiratihi, yaitu khiratihi yang paling terbaik, hamba Allah yang paling terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallim. Dan boleh juga diartikan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang radhiyallahu taala anhu menyebutkan wa anna man qasada ghairallahi wa amila li ghairillahi kana thawabuhu wa jazaohu 'inda man tasanna'a lahu wa ra'a lahu mimman la yamliku lahu wala li nafsi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Nasallallahu salamah. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu menyebutkan wa anna, dan sesungguhnya, kata Imam Abdullah bin Ali, ketika membicarakan tentang hadis ini, hadis yang dipandang penting oleh para ulama, perkataannya sedikit tetapi membawa makna yang besar. Ibu dan pokok kepada sekalian amal ibadah, yaitu niat. Wa anna man qasada ghairallah, dan sesungguhnya barang siapa yang niatnya ataupun dia menuntut atau menuju di dalam niatnya kepada selain daripada Allah. Wa amila li ghairillah, dia beramal kerana selain daripada Allah. Kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, kana thawabuhu wa jazaohu 'inda man tasanna'a lahu wa ra'alah. Kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, maka ganjaran dan balasannya di sisi orang yang ia bermuka-muka dengannya. Bermuka-muka, yaitu orang yang dia inginkan tadi. Dia beramal kerana fulan bin fulan, maka kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, kelak nanti kalau minta balasan di hadapan Allah, jangan minta pada Allah, minta pada orang yang kau niatkan tadi. Minta pada orang yang kau niatkan tadi. Dalam ibadah, solat kerana makhluk, minta kepada makhluk tadi, jangan minta kepada Allah. Begitu kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kana thawabuhu wa jazaohu 'inda man tasanna'a lahu wa ra'a lahu. Tapi kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, ini yang orang yang kau niatkan, yang kau akan tuntut balasannya, ganjarannya nanti ketika dibangkitkan di hadapan Allah. La yamliku lahu wala li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu taala anhu menyebutkan, ini makhluk yang kalian inginkan di dalam ibadah kalian, begitu seumpamanya. Mereka ini la yamliku lahu wala li nafsihi, tak memiliki buatnya, juga tidak buat dirinya sebarang kemudaratan dan sebarang kemanfaatan. Dia tak memiliki mudarat dan manfaat. Dia tidak boleh memudaratkan dirimu dan tidak boleh memberikan manfaat kepadamu, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Wala mautan wala hayatan, dia tidak mencabut nyawamu
Dan dia juga tidak memberikan hayah ataupun hayat kepadamu, nyawa kepadamu. Wala nusyura, juga ketika nanti engkau bangkit di hadapan Allah, kau tidak bangkit untuk bertemu dengan dia, tetapi bangkit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan pada perkataan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Fa Allah, maka hati-hatilah dengan niat. Ketika mana satu orang berniat kerana makhluk, boleh jadi nanti ketika di hadapan Allah disuruh pergi ambil dengan makhluk yang kau niatkan tadi. Ya, di dalam hadis diriwayatkan bahawa tentang keikhlasan. Man amila lillah, barang siapa yang beramal kerana Allah. Perbahasan kerana Allah. Kerana Allah. Lam yang kita sebutkan lillah. Kita sebutkan pada pengajian yang lalu, kita sebutkan bahawa setiap hari kita sebutkan di dalam solat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, amal ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Lillah, buat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian. Ini lafaz yang kita ucapkan. Kita yang ucapkan, kepada orang lain, kita. Maka perhatikan. Kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, nanti kalau dibangkitkan nanti ya minta. Ketika dibangkitkan nanti kita dibangkitkan bertemu Allah, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi kalau niatnya kerana selain daripada Allah, nanti boleh jadi disuruh pergi kepada apa yang kau niat. Di dalam sebuah riwayat diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa kelak nanti dibangkitkan hamba-hamba Allah di hadapan Allah. Ada di antaranya orang yang menuntut ilmu. Ada di antaranya orang yang syahid di jalan Allah. Ada di antaranya mereka-mereka disebutkan mereka yang syahid di jalan Allah, menuntut ilmu dan syahid di jalan Allah. Dan ada di antaranya mereka-mereka yang hafizul Quran, dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamah. Saya sebut tapi tiga-tiga ini boleh kena pada saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dibangkitkan para penuntut ilmu, para syuhada dan juga mereka-mereka yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Ketika mereka meminta balasan di hadapan Allah, katanya, wahai Allah, ini talabtul ilma wa akunul ulama. Wahai Allah, aku sudah menuntut ilmu dan aku telah menjadi ulama, menyebarkan ilmu. Kata Allah kepadanya, bal turidu an takuna aliman wa naduka aliman wa qad hasaltal ajr. Tidak, akan tetapi engkau menuntut ilmu kerana ingin dipanggil sebagai satu orang yang berilmu, aliman, dan agar orang memanggilmu sebagai orang yang berilmu, dan mereka telah menghormatimu sebagai ahli ilmu. Sekarang kau sudah dapatkan balasannya. Sallallahu salamah wal afiyah. Kemudian dicampakkan hamba tadi ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, ya Allah, faqad syahidtu fi sabilik, wahai Allah, aku telah syahid di jalanmu. Syahid di jalanmu. Kata Allah, bal turid an takuna syahidan wa naduka syahid. Wa naduka syahid. Engkau hanya ingin dipandang sebagai satu orang yang mati syahid di mata manusia. Maka engkau sudah dipanggil sebagai seorang syahid. Sekarang kau sudah dapatkan balasan. Kau sudah syahid, dipanggil sebagai seorang yang syahid. Bukan syahid di sisi Allah, tapi syahid kerana makhluk. Kemudian dicampakkan di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu salamah wal afiyah. Golongan yang ketiga, hafizul Quran. Ya Allah, inni qad hafiztu kalamak. Wahai Allah, aku telah menghafal kalammu, menghafal Quran. Kata Allah, bal turidu an takuna qari'an wa naduka qari'. Kau hanya ingin dipanggil sebagai satu orang qari'. Apa qari'? Pandai baca Al-Quran, sedap taranumnya. Orang kata, oh sedap betul dia ni kalau baca Quran. Ya Allah. Kalau masuk tandas pun nak biar terbuka ni radionya, dengar. Sebab sedap sangat katanya begitu. Sekarang kau sudah dapatkan gelar. Ahli gelar akan mendapatkan gelarannya dan balasannya hanya gelarannya. Begitu. Campakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
Nas'alullah salamah wal afiyah. Tetapi orang-orang yang ikhlas, balasannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jazaohu indallah, kana thawabuhu 'ala Allah, kata pengarang. Mereka yang ikhlas, mereka yang beramal sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana thawabuhu 'ala Allah, balasan mereka itu Allah yang beri. Kerana mereka berniatkan dan bertujuan hanya kepada Allah, maka Allah lah yang selayaknya memberikan balasan kepada mereka. Wa kana munqalabuhu ila ridwanillah, mereka akan mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan syurga Allah, dan akan ditempatkan bersama dengan golongan-golongan yang dicintai oleh Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Kemudian pengarang radhiyallahu taala anhu menyebutkan, dan kita akan bahaskan pada perbahasan hari ini. Berkata pengarang radhiyallahu taala anhu, wa khassa al-hijrata alaihi salatu wassalam min baini sairil a'mali tanbihan 'ala al-kulli bil ba'd. Lianna min al-ma'lumi 'inda ulil afhami anna al-ikhbara laysa khassan bil hijrah, bal huwa 'ammun fi jami'i syara'i'il Islam. Kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini telah mengkhususkan hijrah ataupun peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sekalian amalan-amalan yang ada. Artinya Rasulullah menyebutkan tentang niat pada hadis hijrah. Pada hadis hijrah Rasulullah sebutkan tentang niat. Kerana itu kita tengok beberapa daripada mereka yang tak faham kepada hadis dan Quran, mereka hanya pegang kepada literal bagi dalil tadi. Mereka akan kata apa? Oh, niat ini bagi hijrah saja, jadi tak wajib pun niat. Kita datang nak solat, artinya kita solat lah, tak perlu lagi dah nak nawaitu tak perlu dah usolli fardhu zuhri, tak perlu katanya. Kita jalan datang ke masjid, kenapa? Ini mereka yang salah faham tentang hadis ini. Kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sekaligus menjawab bagi persoalan mereka yang mengatakan sedemikian, bahawa dia kata, aku datang ke sini, aku duduk. Sudah pastilah untuk tuntut ilmu. Aku duduk dekat sini, ini namanya rumah ngaji. Orang yang datang di sini nak mengaji, bukan orang yang datang di sini nak benda lain. Dia kata belum tentu. Ada orang nak datang nak ambil ekornya sejuk dekat sini. Ada orang datangnya nak dengar saja, belum tentu dia menuntut ilmu. Mungkin dia nak siasat, betul ke tidak orang yang cakap ini. Nah, SB ni aja Zul, hati-hati. Ada orang datangnya niat nak cari jodoh, misalan. Tapi ini semua senior. Contoh. Jadi belum tentu lagi itu belum tentu lagi. Kerana itu disebutkan bahawa tidak semestinya satu orang yang mendatang kepada sebuah ibadah dia berniat untuk ibadah tadi. Belum tentu. Bahkan kita menjawab perkataan mereka yang memahami secara literal ketika mana mereka kata bahawa niat ini Rasulullah sebut tentang hijrah. Hijrah sajalah, solat benda lain, zakat benda lain, dia kata tak perlu niat, katanya begitu. Nah, katanya. Maka Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu menjawab bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan akan peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari di antara sekalian amalan-amalan yang ada sebagai apa? Peringatan yang menyeluruh. Tanbihan 'alal kulli bil ba'di. Ini disebutkan. Peringatan yang menyeluruh dengan sebahagian daripada contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Artinya, sebahagian contoh yaitu hijrah. Namun maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seluruh daripada contoh ibadah yang ada. Rasulullah sebutkan hijrah, tetapi bukan maknanya hijrah sahaja perlu ikhlas. Pada semua daripada amal ibadah perlu niat dijaga kerana Allah Subhanahu wa taala dan kerana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanbihan 'alal kulli bil ba'd, kata pengarang radhiyallahu taala, sebagai peringatan bagi semua ibadah dengan disebutkan contoh satu ibadah yaitu hijrah. Alhamdulillah, dengan hadis hijrah ke semua ibadah mendapatkan panduan, yaitu perlu kepada niat.
yaitu niat kerana Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, li'anna minal ma'lum inda ulil afhami anna al-ikhbara laysa khasan bil ijtihad. Perhatikan Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu taala anhu menjawab. Kerana daripada sesebuah perkara yang sudah maklum di sisi orang-orang yang memiliki kefahaman yang mendalam terhadap agama, terhadap nas, ahli hadis, ahli tafsir, mereka faham terhadap nas, para ulama, para mujtahidin, para a'imah mujtahidin, mereka faham terhadap apa yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang paling faham Rasulullah para ulama. Para ulama mereka yang paling faham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Sesungguhnya mereka yang paling takut kepada Allah ialah para ulama. Paling takut kepada Allah, paling mengenal Rasulullah, paling mengamalkan sunnah, para ulama. Selain daripada para ulama, ada lihat mereka apa? Mereka amalkan sudah belum tentu. Tapi para ulama sudah tentu sunnah mereka berpegang, mereka faham nas, mereka faham hadis, mereka faham Quran. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, li'anna minal ma'lum inda ulil afhami anna al-ikhbara laysa khasan bil itrah. Kerana sesuatu yang maklum di sisi para ulama, ulul fahmi, orang-orang yang faham, ulul fahmi, anna ikhbara laysa khasan bil hijrah, bahawasanya perkhabaran, sesebuah perkhabaran ataupun khabar ini, hadis ini bukanlah khususnya kepada hijrah sahaja, tidak. Bal huwa amun fi jami'i syara'il Islam, akan tetapi ianya umum pada sekalian syariat Islam. Niat yang dimaksudkan oleh Rasulullah tidak terkhusus tertumpu pada hijrah saja, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Ini maklum telah di sisi para ulama. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan niat ini merangkumi seluruh aspek secara umum pada setiap daripada ibadah, bahkan tunjang kepada ibadah. La amala illa binniyah. Makna daripada hadis ini, tiada amalan kecuali dengan niat. Maka niat adalah sesuatu perkara yang penting, mengandungi di dalamnya tentang keikhlasan, tentang senjata bagaimana menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu siddiq lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas apa? Beramal kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya apa? Riya. Beramal kerana selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksudkan dengan ikhlas, dan kita sudah bahaskan pada pengajian yang lalu. Kata al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi, Abu Al-Harith Al-Muhasibi radhiyallahu ta'ala anhu, imam besar di dalam ilmu tasawuf, pengarang kepada Risalatul Mursyidin. Beliau menyebutkan, wa'lam rahimakallah anna sidqa wal ikhlasa aslun kulli hal. Katanya, ketahuilah, moga-moga Allah merahmati kalian, bahawasanya sidik, jujur hati, benar hati. Ini sidik, ini satu perkataan yang saya tak dapat terjemahkan. Boleh jadi benar, boleh jadi jujur. Boleh jadi benar, boleh jadi jujur. Jujur, benar, perkara yang berbeza. Orang yang benar belum tentu jujur. Orang yang jujur sudah pasti benar. Begitu. Kadang-kadang jujur, kadang-kadang benar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digelar As-Siddiq kerana membenarkan dan jujur hatinya, beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara. Ini makna daripada siddiq. Katanya apa? Anna sidqa wal ikhlas aslun kulli hal. Bahwasanya sidik, yaitu jujur ataupun benar hati, dan ikhlas, perasaan ikhlas, rasa ikhlas ini adalah merupakan asal bagi setiap perkara, tunjang bagi setiap perkara. Begitu. Asal yaitu tunjang bagi setiap perkara. Fa min as-sidqi yatasha'abu sabru wal qana'atu waz zuhdu war ridha wal uns. Daripada perasaan sidik ini maka akan bercambah rasa sabar, rasa qanaah, cukup dengan segala apa yang ada, rasa zuhud ataupun perbuatan zuhud, ridha akan bercambah daripada ikhlas, wal uns, dan juga akan rasa uns ni iaitu bahagia, tenang daripada perasaan sidik ini. Ada sabar, ada qanaah, ada zuhud, ada ridha.
Jadi kalau orang dia nak ridakan sesuatu, tak cukup kalau dia tidak ada sidik di dalam hatinya untuk meridhakan sesuatu. Dia kata, saya sudah ridakan dah, itu saya dah maafkan. Dalam hatinya belum, tak ada sidik, artinya apa? Ini perkataannya saja dia ridha, tapi hatinya dia belum ridha. Itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Abul Harith Al-Muhasibi. Wa 'anil ikhlas, tadi tentang sidik. Wa 'anil ikhlas yatasha'abul yaqinu wal khawfu wal mahabbatu wal haya'u wal ijlalu wat ta'zim. Daripada perasaan ikhlas, beramal kerana Allah, hanya kerana Allah, khalas, yaitu khulus min ghairillah. Ikhlas artinya khulus, atau khulus yaitu bersih, bersih daripada selain daripada Allah. Ikhlas. Daripada ikhlas akan bercambah perasaan yakin. Yakin, ikhlas. Kerana Allah sahaja, kerana Allah sahaja dia akan yakin kepada Allah. Daripada ikhlas dia akan takut kepada Allah. Ikhlas dia akan takut kepada Allah. Dia kata, saya beramal kerana Allah, saya melakukan ibadah kerana Allah, saya tinggalkan maksiat kerana Allah. Kalau melakukan maksiat, apa dia mampu? Tak mampu, kerana apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksudkan tercambah daripada perasaan ikhlas, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada ikhlas juga akan bercambah perasaan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia tahu lam yang ada lamun milik lillah, yaitu buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah, atau semua yang berada di langit dan di bumi, lillah. Perbahasan lillah. Ini perbahasan yang paling susah, perbahasan lillah. Lamha. Allah dibuang alifnya jadi lillah. Kita sudah bahaskan pada pengajian ini. Perbahasan lam ini lam. Huruf lam ini lam apa? Lamul milik. Lam kepemilikan namanya di dalam ilmu lam. Nah, itu dia kata al-kitabu lil ustaz. Ini kitab milik siapa? Milik ustaz. Al-kitabu lil ustaz. Lam di dalam ilmu nahwu punya banyak daripada pengertian. Namun pengertian yang diartikan yang paling tertinggi yaitu kepemilikan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik dia semua yang berada di langit dan yang berada di bumi. Allah sebut banyak kali. Segalanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang beramal lillah. Sekarang lam yang kedua bukan lam milik lagi, tapi lam buat artinya. Yaitu buat Allah. Makna daripada lam tadi. Kerana. Lam yang diartikan dengan kerana atau buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia boleh beramal kerana Allah? Bagaimana dia boleh beramal buat Allah ketika mana dia melihat bahawa segala yang ada adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia, dirinya, nyawanya, hartanya, kehidupannya buat Allah ataupun milik Allah, maka amalannya menjadi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksudkan. Akan timbul daripada ketika mana perasaannya mengetahui bahawa semua milik Allah. Allah yang memberinya makan, Allah yang memberinya minum, Allah yang memberikannya rezeki, Allah yang memberikannya nikmat, Allah memberikannya zuriat, Allah memberikan dia kedudukan, Allah memberikan dia pangkat, Allah memberikan dia nyawa, Allah memberikan dia nama. Ketika itu dia akan mahabbah fillah. Dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil mahabbatullah. Dia akan cinta kepada Allah. Kerana itu baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis menyebutkan ahibbullah lima yaghdukum min ni'amih. Cintalah kalian kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kalian. Maksud daripada melihat nikmat yaitu melihat pemberian Allah dan kepemilikan Allah pada dirimu. Pada dirimu. Kerana itu para arifin billah menyebutkan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhan. Dia tahu ini tangan Allah yang beri, maka dia perlu bersyukur kepada Allah. Allah yang memberikan dia kudrah dan Allah bersifat dengan sifat kudrah. Allah memberikan dia hayah dan Allah bersifat dengan sifat hayah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Tuhan.
Ketika dia mengenal Tuhannya, dia akan cinta kepada Tuhannya. Memberikan dia nikmat tanpa sebab dan tanpa ada balasan. Kalau ingin dibalas, tak terbalas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau beri sesuatu pada orang, kebanyakan kita nak akan balasan. Hatta cinta sekalipun, hatta cinta. Saya mencintai dia, moga-moga dia mencintai saya. Mula-mula saja dia kata, tak apa awak tak cinta saya pun tak apa. Saya tetap cinta pada awak. Setahun 2 tahun tengok orang ni layan tak layan, dia kata, oh sudah hilang sudah perasaan cinta. Dia kata begitu. Baik. Kerana apa? Kerana walaupun yang diartikan dengan cinta tetap kuat diri. Satu orang mencintai makhluk bukan kerana makhluk tadi. Jangan salah faham. Kata guru kami Syekh Muhammad Rahimuddin Al-Bantani hafizahullah taala wa ra'ah, beliau ketika membahaskan cinta, beliau menyebutkan bahawa ketika satu orang mencintai makhluk, bukan berarti dia mencintai buat makhluk tadi. Satu orang kata kepadamu, wahai fulanah binti fulan, aku mencintai. Bukan maksudnya dia memberikan cinta kepada fulanah tadi, tapi sebenarnya dia sedang menuntut cinta buat dirinya. Menuntut cinta buat dirinya. Aku cinta kepadamu, katanya, kepada makhluk. Artinya apa? Aku cinta dirimu buat diriku, bukan buat dirimu. Itu arti cinta yang sebenar di antara makhluk. Artinya cinta yang didasari dengan hawa nafsu. Ini benar ini. Satu orang mengaku cinta kepada isteri, kepada suami. Moga-moga tidaklah, moga-moga kerana Allah. Kebanyakan daripada mereka yang bercinta, dia kata, aku mencintaimu kerana aku. Sebab aku yang mencintaimu, maka aku menginginkan. Nah, begitu. Jadi aku mencintaimu kerana aku, bukan kerana. Begitu. Berbeza. Tapi cinta kepada Allah kerana Allah. Kerana aku mencintaimu, wahai Allah, keranamu dan buatmu. Keranamu, buatmu, untukmu. Allah Subhanahu wa taala. Berbeza. Nah, satu orang mencintai makhluk, artinya dia mencintai buat diri. Kalau orang tadi tidak membalas cintanya, oh dia maki 10 hari 10 malam gitu. Dan kalau tidak balas cinta dia. Kalau terima tapi dia kata, saya belum cinta lagi dekat awak, belum tu. Setahun 2 tahun dia sabar, kemudian dia cari orang yang boleh memberikan dia rasa ketenangan jiwa, kebahagiaan begitu. Ini syahwani, ini yang dimaksudkan dengan syahwah. Cinta yang tidak didasari dengan keikhlasan. Kerana itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, buat Allah Subhanahu wa taala agama ini, seluruh daripada agama hanya buat Allah Subhanahu wa taala. Praktikal di dalam kehidupan dan agama buat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang beramal kerana Allah dan Rasul, maka dia mendapatkan Allah dan Rasul. Dituntut ikhlas di dalam setiap daripada amal perbuatan, sidik di dalam setiap amal perbuatan, dan ini adalah di antara rukun terpenting bagi seorang murid. Kita sebutkan pada pengajian sebelum ini bahwasanya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad pengarang menyebutkan di dalam qasidahnya, kulli ashabi as-sidq saiful murid. Katakan bagi setiap daripada sahabat-sahabatku, atau buat sekalian sahabat atau para muridinku, mereka yang ingin sampai kepada Allah, sidik, perasaan jujur dan benar hati menginginkan Allah, itu adalah pedang bagi para muridin. Mereka yang ada ikhlas dan ada sidik akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana tiada amal yang sampai kepada Allah kecuali dengan ikhlas dan sidik kepada Allah, begitu juga dengan satu orang hamba yang ingin sampai kepada Allah, perlu kepada rasa sidik dan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan as-sidqu saiful murid. Orang kalau benar niatnya, diuji dengan segala ujian, dia tidak akan berpatah balik di dalam perjalanannya. Perjalanan menuju kepada Allah, perjalanan yang sukar, bukan perjalanan yang senang. Tersebut. Bahkan banyak onak dan duri perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memilih Allah artinya dia meninggalkan dunia. Ada sesuatu yang harus dipertaruhkan. Hartanya, kedudukannya, anaknya, zuriahnya, namanya, semua dipertaruhkan ketika satu orang menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hati dengan perkataan saya inginkan Allah.
Artinya saya sudi mempertaruhkan segala yang ada di dalam kehidupan saya buat Allah. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir 10 tahun di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dengan tauhid dan kecintaan kepada Allah dan Rasul, yang mana kecintaan tidak akan didasari melainkan dengan keikhlasan dan rasa sidik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu ketika mana disyariatkan solat, maka mereka tidak teragak-agak untuk solat. Bahkan mereka semangat untuk solat. Kita hari ini solat saja, la ilaha illallah, sudah azan, la ilaha illallah katanya. Para sahabat ketika mana azan, sebelum azan sudah ada. Sayyidina Bilal setiap hari kejut Rasulullah. Ya Rasulullah, salat, dia kata kepada Rasulullah. Rasulullah yang ajarkan, tapi dia yang datang kepada Rasulullah setiap hari. Rasulullah, ya Rasulullah, salat begitu. Rasulullah, salat, diingatkan Rasulullah. Artinya samping didikan Rasulullah itu berkesan sehingga Sayyidina Bilal semangat, Rasulullah pun ditegur, disuruh, ya Rasulullah, salat begitu. Semangat ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ketika ikhlas dan sidik bertapak di dalam hati seseorang. Kerana Allah. Ketika mana disyariatkan, disebutkan di dalam riwayat, di dalam sirah Nabi Muhammad SAW, di antara keajaiban wahyu dan keajaiban Rasulullah dan didikan Rasulullah, ketika mana disyariatkan haram bagi satu orang muslim meminum arak. Khamar ini khamar ataupun minuman memabukkan sebelumnya tidak diharamkan. Sebelum ada syariat diharamkan khamar. Artinya sebelumnya ada orang minum. Kemudian sehinggalah Rasulullah kata, jangan datang di dalam solat ketika mana engkau mabuk. Artinya boleh mabuk begitu. Ketika itu ada di dalam karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram. Ada hadis ini disebutkan. Jangan engkau datang kepada solat ketika mana engkau mabuk, kata Rasulullah SAW. Artinya waktu itu boleh mabuk begitu. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW, wahyu pengharaman arak. Apa berlaku ketika itu? Seluruh jalan di kota Madinah berlambakan arak dibuang oleh para sahabat dan oleh orang Islam. Mujarad beberapa saat sahaja ketika mana sampai khabar bahawa Allah mengharamkan khamar, yaitu arak, kesemua daripada mereka keluar campak arak di depan rumah mereka buang, berselerakan di jalan-jalan kota Madinah arak yang dibuang oleh para sahabat. Kerana apa? Taat kepada Allah dan taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tahu hidupnya kerana Allah dan hidupnya kerana Rasulullah SAW. Dia tahu tujuan hidupnya Allah dan Rasul. Tiada lain dan tiada bukan hanya Allah dan Rasul. Maka seluruh hidupnya, waktunya, hartanya, anaknya, kesemua buat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kesemua buat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, ini yang disebutkan dengan ikhlas dan sidik. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad radhiyallahu taala anhu menyebutkan, ثم أقول اعلم أيها المريد الطالب والمتوجه الراغب أنك حين سألتني أن أبعث إليك بشيء من الكلام المنسوب إلي لم يحضرني منه ما أراه مناسبا لما أنت بسبيله وقد رأيت أن أقيد فصولا وجيزة تشتمل على شيء من آداب الإرادة بعبارة سليسة. Wallah disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alul Haddad, summa aqul, dan kemudian daripada itu daku, kata pengarang, kemudian aku, yaitu Imam Abdullah bin Alul Haddad mengatakan, i'lam ayyuhal murid, ketahuilah wahai mereka yang bergelar murid, mereka yang berkehendak. Arti murid ialah mereka yang berkehendak. Berkehendak kepada siapa? Berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini murid. Sekarang kita murid dan insya-Allah kata Syekh Abu Bakar bin Salim, al-an antal murid wa satakunul murad. Sekarang engkau murid, ini bagi penuntut ilmu yang ingin menuntut ilmu, ingin jadi ulama, ingin jadi ahli ilmu. Al-an antal murid. Sekarang engkau murid, wa satakunul murad. Engkau berkehendak kepada ilmu. Nanti orang akan berkehendak kepada ilmu. Fahfazil murad. Maka jagalah murad. Apa murad? Jagalah murad yang sebenar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kehendak yang sebenar. Jika satu orang berkehendak dengan kehendak yang benar,
fatahallahu alaihi futuhal arifin. Allah akan membuka baginya pintu yang dibuka kepada para arifin billah, memahami ilmu Allah, diberikan ilmu laduni. Disebutkan i'lam ayyuhal murid, ketahuilah wahai mereka-mereka yang berkehendak. Berkehendak kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkan Allah ataupun tidak? Kita murid ataupun tidak? Murid. Kita bercita-cita menjadi murid, tapi belum tentu menjadi murid. Moga-moga dengan baca risalah adab sulukil murid kita menjadi murid. Amin ya rabbal alamin. I'lam ayyuhal muridut talib. Ketahuilah wahai sekalian murid ataupun orang-orang yang mengkehendaki. At-talibu, yang menuntut. Wal mutawajjihu, dan bertawajuh, menghadapkan diri. Ar-raghibu, yang berkeinginan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Katanya, beliau berbicara dengan mereka yang berkeinginan kepada Allah. Kita baca kitab ini sekarang. Kita inginkan bahagian nasihat daripada Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Tapi kalau kita tidak bersifat dengan sifat murid, talib, mutawajjih, raghib, artinya kita tak termasuk di dalam orang yang dibicarakan oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Jadi ingin masuk di dalam orang yang dibicarakan oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, perlu kita pastikan diri kita sebagai seorang murid, talib, mutawajjih, raghib. Keempat perkara tadi. Artinya Imam Abdullah bin Ali al-Haddad sedang berbicara kepada kita. Moga-moga semua tergolong daripada 4 golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Artinya Imam Abdullah bin Ali al-Haddad berbicara dengan kita. I'lam ayyuhal muridu talibul mutawajjihu raghibu. Ketahuilah wahai seorang yang murid, yang berkehendak, yang menuntut, mencari dan menghadapkan diri dan mengkehendaki keridaan Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Annaka hina sa'altani an ab'atha ilaika bi syai'in minal kalamil mansub ilayya. Ketika mana engkau bertanya kepadaku agar engkau menginginkan daripadaku beberapa daripada perkataan yang dinisbahkan kepada diriku, yaitu engkau menginginkan nasihat daripada aku, kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, minal kalami al-mansubi ilayya lam yahdurni minhu, kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu taala anhu, bahwasanya perkataan-perkataan itu belum hadir di dalam benak fikiranku. Aku tak tahu apa yang aku ingin berikan kepadamu. Aku tak tahu apa yang aku ingin berikan kepadamu. Ini kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Ketika engkau minta aku memberikan nasihat, yaitu adab sulukil murid ini, aku tak tahu apa yang ingin aku cakap kepadamu, kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Ma'arahu munasiban lima anta fihi. Aku tak tahu apa yang aku ingin bicarakan dan apa yang aku ingin berikan kepadamu yang aku fikirkan ianya munasib buatmu. Munasabah kepadamu, yaitu sesuai buatmu. Yaitu bagi para pemula. Ini Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu taala sebutkan. Kemudian disebutkan waqad ra'aitu an uqayyida fusulan, katanya. Wajizatan tashtamilu ala syai'in min adabil iradati bi'ibaratin salisah. Akan tetapi aku berpandangan bahawa aku mungkin boleh mencatatkan beberapa pasal yang ringkas, yang mencakupi atas segala sesuatu dari segala adab bagi yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu min adabil iradah, adab-adab mereka yang berkeinginan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan ibarat salisah, ibarat-ibarat yang mudah, perkataan yang mudah untuk difahami, kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Ghazali di dalam Ayyuhal Walad, siapa belajar Ayyuhal Walad dengan Ustaz Najib ya. Muqaddimah Imam Al-Ghazali dalam Ayyuhal Walad pun sama, dia sebutkan begini. Katanya, sekiranya engkau inginkan nasihat daripada aku tak tahu apa yang ingin berikan nasihat padamu, katanya. Kenapa? Imam Ghazali katakan bahawa kerana sekiranya engkau inginkan sesuatu yang berharga bagimu, maka cukup di dalam penuntutanmu terhadap ilmu, semua yang engkau dapatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berharga. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu di dalam Ayyuhal
ayyuhal walad, murid ayyuhal walad disebutkan. Tapi kata Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala aku melihat beberapa perkara munasib. Begitu juga yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Katanya. Yaitu katanya tentang sidiknya hati dan ikhlasnya hati, tentang beberapa daripada tangga-tangga yang satu orang dapatkan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan bahawa maka aku berpandangan bahawa aku mungkin boleh mencatatkan beberapa daripada fasal-fasal perbicaraan berkaitan dengan segala adab bagi mereka yang menuju ke jalan Allah dengan memakai ibarat perkataan yang mudah difahami. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, "Wallaha as'alu an yanfa'ani wa iyyak." Amin. Wa sa'iral ikhwani bima yuriduhu alayya min dalika wa yusiluhu ilayya mimma hunalik. Fahuwa hasbi wa ni'mal wakil. Maka Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan di dalam akhir muqaddimahnya, beliau menyebutkan, dan kepada Allah aku meminta. Kepada Allah aku meminta. Lihat para ulama, tidak meminta kepada selain daripada Allah. Mereka minta kepada Allah. Wallaha as'alu. Kepada Allah aku meminta. Moga-moga Allah memberikan manfaat kepadaku. Ayyan fa'ani. Bukan untuk orang lain dulu, untuk diri. Imam Abdullah bin Al-Haddad kedudukannya yang tinggi, luar biasa. Kutubul irsyad wa ghauthil ibadi wal bilad. Maqamnya kutub ini. Ketua bagi segala para wali. Kutub ini pada zamannya. 40 tahun memegang maqam kutubiyah disebutkan. 40 tahun dia pegang darajat kutubiyah. Wali kutub. Kan biasa-biasa ini Imam Abdullah bin Al-Haddad. Itu makamnya ada tu gambar. Nanti Afif nak pergi ke sana. Ni gambarnya. Makam Imam Abdullah bin Al-Haddad. 40 tahun memegang kutubiyah. Dalam pada dia wali kutub, niat yang diajarkan kepada para penuntut ilmu dia sebut apa? Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Sahaja aku belajar. Ta'alluma wa ta'lim. Dan mengajar. Belajar dan mengajar. Bukan dia niat mengajar, dia niat belajar dan mengajar. Wa tadzakkura wa tadhkir. Saya baca setiap kali pembacaan kitab Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Wa tadzakkura wa tadhkir. Dan mengambil peringatan dan memberi peringatan. Wa tadzakkura wa tadhkir. Wan naf'a wal intifa. Mengambil manfaat dan memberi manfaat. Wan naf'a wal intifa. Wal ifadata wal istifadah. Mengambil faedah dan memberikan faedah. Wal ifadata wal istifadah. Wal hatha ala tamassuki, semata-mata untuk berpegang dengan kitab Allah dan Rasul. Wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ilal huda, berdakwah ke jalan Allah, menyeru orang kepada hidayah, ilal huda. Wa dilalata alal khair, menunjukkan kebaikan. Wa dilalata alal khair, tapi semua ini ibtigha'a wajhillah, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Semata-mata inginkan pandangan Allah, bukan pandangan selain daripada Allah. Ibtigha'a wajhillah wa qurbihi, dan dekat dengan Allah. Jadikan setiap daripada niatku ini jalan aku mendekatkan diri kepada Allah. Wa qurbihi wa thawabihi, jadikan setiap apa yang aku lakukan ini sebagai bahagian daripada balasan yang diberikan kepada Allah. Wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ini Imam Abdullah bin Al-Haddad. Para arifin nabillah begitu. Bukan saya tulis kerana saya ingin digelar pandai, saya tulis kerana saya ingin disebutkan DR di depan. Nah, tidak begitu. Nah, ini Imam Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan ayyanfa'ani, moga-moga Allah memberikan manfaat kepadaku. Terlebih dahulu diri. Yukhatib nafsah, berbicara dengan diri. Wa iyyah, dan dirimu yang meminta nasihat daripadaku, yang inginkan bimbingan daripadaku. Wa sa'iral ikhwan, dan bagi semua daripada sahabat-sahabat yang ada, para saudara-saudara yang ada di kalangan muslim. Bukan sahaja buat dirinya, bukan sahaja buat buat pelajarnya, tapi buat semua. Bima yuriduhu alayya min dzalik, dengan apa yang Allah ilhamkan kepadaku, dengan didatangkan kepadaku daripada yang demikian itu. Kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, yaitu dengan apa yang Allah datangkan kepadaku daripada ilham-ilham yang ada. Itu daripada Allah. Daripada Allah, buat Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Min dzalik
Wa yusiluhu ilayya mimma hunalik, kata pengarang radhiyallahu taala anhu. Dan menyampaikan, dikatakan, dan menyampaikan kepadaku pada kedudukan di sana kelak. Moga-moga dengan apa yang Allah ilhamkan kepadaku, aku berikan kepadamu, dan ianya semata-mata buat diri Allah, buat Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kerana niatku kerana Allah, Allah menyampaikan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimma hunalik, mendapat kedudukan di sana kelak. Fa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan cukuplah dia bagiku dan dialah sebaik-baik wakil bagiku, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Amin ya rabbal alamin. Ini doa Imam Abdullah bin Al-Haddad. Bukti daripada makbul doa Imam Abdullah bin Al-Haddad ini, sampai kitab ini pada kita pada waktu ini. Hadramaut ini bukan dekat, ini Hadramaut. Saya dulu nak pergi Hadramaut, naik kapal terbang 8 jam ke Hadramaut. Itu waktu turun di Seyun, itu transit di Jakarta, terus ke Yaman, naik Yaman pertama kali tahun 2014. Turun di Seyun. Kemudian tahun kedua balik cuti. Perang, balik lalu Oman. 13 jam naik van pergi ke Salalah. Kemudian balik naik 8 jam lagi ke Malaysia daripada Salalah, daripada Oman. Lepas tu perang lagi. Sampai orang naik kapal terbang aja 18 jam. Malaysia, Mesir. Mesir pergi ke Hadramaut. Kan dekat ini Hadramaut. Tapi kitabnya sampai kepada kita. Bukti manfaatnya Imam Abdullah bin Al-Haddad, niatnya kabul di sisi Allah. Allah mengkabulkan niatnya ataupun doanya agar kitabnya menjadi manfaat bagi sekalian manusia. Bukan satu kitab Imam Abdullah bin Al-Haddad, seluruh dunia Imam Abdullah bin Al-Haddad. Cukup saja kalau ada orang kata, misalnya kita dengarkan perkataan orang kata, Imam Ghazali ini kitab jangan baca. Kata ada orang kata begitu. Imam gini jangan baca kitab mereka, kata dia. Mereka golongan ikhlas kepada Allah. Kitab mereka sampai kepada seluruh pelosok dunia. Kau tulis tesis baru untuk dapatkan darajah doktorah yang ada, belum tentu tersebar satu dunia. Kerana apa? Niat, ikhlas. Kerana itu kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, qul li ashabi as-siddiq saiful murid. Katakan wahai kepada para sahabat-sahabatku, sidik kepada Allah adalah pedang para muridin. Ini senjata beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati perhimpunan kita. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hakikatul ikhlas, hakikat sidik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkan daripada hati-hati kami perasaan-perasaan yang menginginkan kepada selain daripada-Mu, wahai Allah. Jadikan kami golongan-golongan yang ikhlas dan hanya menginginkan-Mu, wahai Allah. Jadikan kami golongan-golongan yang dekat dengan-Mu, wahai Allah, dan golongan-golongan yang membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa setiap mereka-mereka yang mempunyai hak terhadap kami. Ya Allah, pandang kepada kami dengan pandangan rahmat-Mu, jangan Engkau pandang kepada kami dengan pandangan azab dan kemurkaan daripada-Mu. Ya Allah, kabulkan hajat setiap yang berhajat di kalangan kami pada waktu ini. Ya Allah, yang susah di kalangan kami, senangkan urusan mereka. Ya Allah, yang sakit di kalangan kami, berikan kesembuhan kepada mereka. Ya Allah, yang kurang rezeki di kalangan kami, murahkan rezeki mereka dan berikan rezeki yang mencurah-curah kepada kami. Wahai Allah, yang sakit di kalangan kami, sembuhkan penyakit-penyakit kami. Ya Allah, kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang bersedih di kalangan kami, gembirakan hati-hati mereka. Ya Allah, kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pandang kepada kami dengan pandangan kecintaan-Mu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih-Mu. Ya Allah, ya Allah, jadikan lidah kami lidah yang sentiasa berzikir kepada-Mu, sentiasa berselawat kepada Nabi-Mu. Ya Allah, tanamkan di dalam hati kami rasa kecintaan kepada-Mu dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami golongan-golongan yang sentiasa mentaati dan sentiasa melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakan mata-mata setiap yang hadir di kalangan kami, yang melihat, yang mendengar, seluruh penduduk di penempatan kami. Ya Allah, anak-anak kami, isteri-isteri kami, para muridin kami yang berkhidmat kepada kami,
seluruh daripada mereka yang banyak membantu kami, ya Allah. Jadikan kami semua kebanggaan Nabi Muhammad SAW dan muliakan mata-mata kami agar kami dapat melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad SAW di dalam tidur, dan jaga kami, ya Allah, di dunia dan di akhirat kami, ya Allah. Mata kami jangan Kau haramkan daripada melihat wajah Nabi Muhammad SAW, ya Allah, sekalipun penuh dengan kedurjanaan dan penuh dengan kemaksiatan. Wahai Allah, dengan rahmat-Mu yang luas, jangan pernah Engkau mengharamkan mata kami daripada melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad SAW di dalam tidur, dan jaga kami, ya Allah, di dunia dan di akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, lindungi kami daripada kejahatan mereka-mereka yang berniat jahat kepada kami, ya Allah. Mereka-mereka yang berniat khianat kepada kami, ya Allah. Mereka-mereka yang ingin menzalimi kami, ya Allah. Mereka-mereka yang ingin menjatuhkan kami, ya Allah. Allahumma qfina syarrad zalimin. Allahumma qfina syarrad zalimin. Allahumma qfina syarrad zalimin. Wahfazna min syarri syayatina wal jinna wal sahirina wal a'inina wal kha'inina wal baghina wal hasidina wal mu'tadina min qaribin aw ba'id, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jangan Kau haramkan lidah-lidah kami, ya Allah, di dalam menyebutkan daripada menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayat kami, ya Allah. Matikan kami di dalam keadaan husnul khatimah indal maut, ya Allah. Husnul khatimah indal maut, ya Allah. Husnul khatimah indal maut, ya Allah. Bangkitkan setiap daripada kalangan kami yang hadir, yang melihat, yang mendengar, seluruh penduduk yang duduk di penempatan kami, anak-anak kami, isteri-isteri kami, para muridin kami yang berkhidmat kepada kami, seluruh mereka yang menyakiti dan ingin menjatuhkan kami, ya Allah. Bangkitkan kami semua di bawah panji agung, panji besar, panji yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan, panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mahsyar kelak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.